Karnival Gerai Wawasan Mukim Liang 2019, anjuran Majlis Perundingan Mukim Liang dan Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang, Kampung Lumut 2 dan Rancangan Perumahan Negara Lumut dengan kerjasama Jabatan Daerah Belait dilancarkan petang tadi. Karnival antara lain bertujuan mewujudkan perniagaan jangka panjang yang dapat meningkatkan lagi aktiviti perniagaan di gerai berkenaan. Pelancarannya dirasmikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Persembahan guling tangan dan silat dari Biro Belia dan Biro Kebudayaan Majlis Perundingan Mukim Liang memeriahkan suasana. Juga diadakan persembahan kebudayaan Puak Dusun, masyarakat Iban dan masyarakat Tionghoa. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Awang Salminan bin Haji Borut, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Karnival gerai ini berakhir esok dengan acara pesta sukan tradisi dan tarik kalat. Pusat Pembangunan Belia PPB melangkah setapak lagi dengan menawarkan kursus-kursus kemahiran kepada para belia daripada kalangan orang kelainan upaya OKU. Perkembangan positif itu bertepatan dengan salah satu matlamat Wawasan Brunei 2035 ke arah melahirkan ramai lagi penduduk yang berkemahiran dalam pelbagai bidang. Majlis Pelancaran Program Pendedahan Kemahiran Inklusif OKU Pusat Pembangunan Belia berlangsung pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pada sesi pertama ini, 10 orang OKU menerima tawaran bagi mengikuti kursus teknologi rekan fashion dan kursus pembuatan kek dan pastry. Kursus yang diadakan 3 kali setahun ini bermula dengan sesi pengambilan pertama hari ini dan akan berakhir pada 5 Mac depan. Para peserta akan mengikuti beberapa modul pembelajaran termasuk berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja, pengurusan bengkel atau dapur, asas-asas kemahiran dan pengiraan kos bagi setiap pengeluaran untuk diaplikasikan dalam industri atau ketika menjalankan perniagaan sendiri kelak. Program diungkapkan dengan kerjasama Pusat Bahagia Jabatan Pembangunan Masyarakat, Unit Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan, Majlis Kesejahteraan OKU dan Persatuan-Persatuan OKU. Disifatkan sebagai pembuka jalan kepada golongan OKU, program bertujuan memberi kemahiran dan mendedahkan tentang suasana pembelajaran baharu, bersistematik dan teratur. E-perdagangan bukanlah satu fenomena baharu di negara Brunei Darussalam. Menurut kajian yang dibuat oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi AITI, semasa pesta pengguna tahun lalu, 7 daripada 10 orang telah pun menggunakan e-perdagangan. Meskipun perangkaan tersebut menggalakkan, namun menurut Timbalan Ketua Eksekutif AITI, masih terdapat keperluan untuk merubah aktiviti-aktiviti e-perdagangan ke arah pembelian dalam talian daripada para peniaga e-perdagangan dalam usaha menjana hasil yang boleh menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan Juliana binti Haji Ali Ahmad menekankan perkara tersebut semasa pelancaran rasmi Pesta Cyber Shop Brunei 2019 pagi tadi di Airport Mall Brakas. Pelancaran rasmi disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian dan Penerusi AITI. 2019. Pesta Cyber Shop adalah sebahagian daripada usaha AITI ke arah menggalakkan orang ramai untuk membeli dan berniaga dalam talian, terutama melalui para peniaga e-perdagangan tempatan. Ia menjadi landasan bagi pelbagai peniaga e-perdagangan di negara ini mempamerkan produk dan perkhidmatan mereka dengan tawaran potongan harga dan promosi menarik selain meningkatkan kesedaran mengenai penggunaan selamat e-perdagangan sebagai usaha meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap berniaga dalam talian. Pesta 2 hari ini yang juga disokong oleh DARE menghimpunkan kira-kira 25 peniaga dalam talian, penyedia e-perdagangan dan keselamatan, bank-bank dan agensi-agensi kerajaan.
Pertukaran secara kerap dan tetap oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei antara Brunei Darussalam dan Thailand meningkatkan lagi persefahaman dua hala. Butiran yang menyusul selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Negara Brunei Darussalam dan Thailand menikmati hubungan yang rapat dalam setiap aspek sama ada pada peringkat dua hala atau di bawah rangka kerja ASEAN. Angkatan Bersenjata kedua-dua negara mengendalikan pertukaran-pertukaran secara kerap dan tetap bukan sahaja pada peringkat tertinggi, malahan antara kaki tangan dan kadet tentera. Aktiviti seumpamanya jelas Attache Pertahanan Kedutaan Diraja Thailand dapat membantu meningkatkan persefahaman dan kepercayaan antara kedua-dua buah negara serta membina kapasiti dalam menghadapi cabaran-cabaran seperti bantuan bencana alam, perubahan iklim, keselamatan makanan dan memastikan keselamatan maritim. Kolonel Nopade Pan Sri berucap semalam di majlis resepsi bersempena Hari Angkatan Bersenjata Diraja Thailand. Hadir Major Jeneral Pengiran Datuk Paduka Sri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Puan Yang Terutama Wan Tan Navy Pun Wong Seken, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Kolonel Pan Sri seterusnya berkata Angkatan Bersenjata Diraja Thailand memainkan peranan untuk mengekalkan suasana aman di negara Gajah Putih itu dan membantu usaha-usaha pembangunan terutama meningkatkan kualiti hidup rakyat di kawasan pedalaman. Angkatan tersebut jelasnya juga terlibat sama dalam usaha bangsa-bangsa bersatu mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Empat orang graduan tempatan yang terpilih untuk jawatan guru tempatan berkontrak bagi mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik bagi pengambilan kohort kedua menamatkan program induksi mereka dengan penyampaian surat penempatan. Program selama 5 hari itu dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui projek pengambilan dan pengurusan guru-guru khusus dan ketua khusus bahasa Inggeris dan matematik. Penyampaian surat penempatan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sharifuddin bin Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah sekolah-sekolah. Program induksi merupakan langkah awal menyediakan guru-guru berkenaan dengan ilmu asas pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris dan matematik sebelum mereka mengajar di dalam bilik-bilik darjah. Selain itu, ia diharap dapat memberikan kefahaman mengenai visi, misi, fungsi dan peranan Kementerian Pendidikan serta memberi pendedahan dan kefahaman yang jelas dengan profesionalisme sebagai guru Inggeris dan matematik dalam mendukung Wawasan Brunei 2035 khususnya dalam pendidikan literasi dan numerasi. Program ini akan berkesan berpanjangan kerana ia adalah program yang amat inovatif. Selama induksi ini kami telah diberikan teknik-teknik mengajar yang lebih berkesan daripada yang dahulu dan saya juga amat yakin bahawa program ini dapat mencapai salah satu misi Wawasan 2035. Yang program ini yang paling interesting is yang ada workshop atau segala bengkel-bengkel yang diadakan bagi guru yang berpengalaman dan juga yang tidak berpengalaman lah. Alhamdulillah yang pegawai-pegawai yang telah menerangkan kami waktu bengkel itu, diorang membagi satu inspirasi larah kami untuk menjadi guru yang lebih dedikasi selepas ini. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Bandaran telah memperkenalkan inisiatif dalam memudah cara pembayaran cukai bangunan di kawasan-kawasan perbandaran. Inisiatif tersebut adalah menyediakan kemudahan pembayaran cukai bangunan secara dalam talian melalui aplikasi telefon pintar atau perbankan internet dengan kerjasama dua institusi kewangan perbankan di negara ini iaitu Bank Islam Brunei Darussalam Berhad dan Bank Baiduri Bank Berhad. Pembayaran cukai bangunan boleh dibuat secara dalam talian menerusi laman sesawang www.bibd.com.bn dan www.baiduri.com.bn dan juga melalui aplikasi telefon pintar BIBD Online Apps, Mobile Apps dan Baiduri Personal iBanking. Selain memberi kemudahan untuk menjelaskan tuntutan cukai bangunan pada bila-bila masa dengan mudah dan cepat, pembayar juga tidak perlu datang ke kaunter pembayaran Jabatan Bandaran di setiap daerah.
Pameran Pendidikan Global 2019 menarik penyertaan 35 buah universiti dari United Kingdom, Australia, Malaysia, Singapura dan Belanda. Dengan tema memahami peluang-peluang kerjaya, pameran merupakan landasan bagi para pelajar secara peribadi berinteraksi dengan kaki tangan universiti yang terlibat, agensi-agensi kerajaan, badan-badan dana kerajaan dan swasta. Pameran sehari itu berlangsung di Empire Hotel and Country Club, Jerudong. Pameran di bawah satu bumbung itu memberi peluang kepada para pelajar memahami perancangan kerjaya masing-masing seperti kemahiran dan universiti yang diperlukan dan pembiayaan untuk tempoh pengajian. Di samping institusi-institusi luar negara, beberapa agensi kerajaan termasuk Kementerian Pertahanan, Pejabat Peguam Negara, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kaji Cuaca serta syarikat Brunei Shell Petroleum juga dijemput. Di samping pameran, seminar kerjaya yang memberikan kefahaman mengenai kursus tertentu dan pilihan kerjaya serta cara proses permohonan ke universiti juga diadakan. 1000 buku ruqyah bertajuk Ruqyah dari Al-Quran dan As-Sunnah Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah disumbangkan kepada para pesakit di hospital-hospital kerajaan di negara ini. Sumbangan adalah bagi membantu para pesakit agar dapat merawat diri sendiri dengan menggunakan penerapan rohani secara Islam melalui ayat-ayat Al-Quran di samping mengambil perubatan moden yang disarankan oleh pakar perubatan di rumah sakit. Sehubungan itu, majlis penyampaian sumbangan buku berkenaan diadakan petang tadi di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha di Ibu Negara. Buku-buku tersebut diserahkan oleh Pengiran Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit, pemangku pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kepada wakil hospital-hospital kerajaan di negara ini. Pembacaan buku ruqyah tersebut juga membolehkan para pesakit memahami dan mengamalkan doa ruqyah yang sebenar sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menghalang dan merawat sihir, penyembuhan serta tolak bala. Buku ruqyah yang diambil melalui ayat-ayat Al-Quran mengikut sunnah Rasulullah SAW itu dapat mengelakkan penggunaan kaedah lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Buku tersebut juga dapat meringankan bebanan penyakit yang dihadapi oleh pesakit. Buku ruqyah tersebut juga dijual di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berharga RM2 senaskah. Maklumat lanjut mengenai penggunaan buku ini hubungi bahagian penyambut tetamu Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah melalui telefon 2222 090 atau 093 atau 096 sambungan 229 atau 230 atau 231. Majlis diadakan bersempena dengan sambutan 25 tahun Jubli Perak Penubuhan Institut berkenaan. Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hassan Al-Bolkiah Pekan Tutong pagi tadi mengadakan bengkel cara-cara sembahyang bagi orang sakit dan tidak berkeupayaan. Bengkel diadakan di Masjid Hassan Al-Bolkiah Pekan Tutong. Bengkel yang dihadiri lebih 350 orang dikendalikan oleh Awang Ahmad Syujayi bin Mudim Haji Matasim, Wakil Rakan Bantu Solat Pesakit dari Unit Perkhidmatan Agama Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, kaedah berwuduk menggunakan air dan debu tayamum serta cara-cara sembahyang ketika sakit antara yang dikongsikan. Tujuan bengkel adalah untuk meningkatkan kefahaman dan pengetahuan tentang cara-cara sembahyang ketika sakit selain memberikan kesedaran agar umat Islam sentiasa mengingati Allah sama ada ketika sihat atau sakit. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Marali bin Esong dan Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Syamsul Bahrin bin Haji Muhammad Hussein, Pegawai Daerah Tutong. Permohonan bagi skim bantuan pinjaman pendidikan atau singkatannya SBPP untuk sesi akademik 2019-2020 akan bermula Isnin ini dari pukul 8.30 pagi dan berakhir pada 26 Februari ini pada pukul 4.30 petang. Pemohon yang ingin memohon SBPP adalah dikehendaki untuk memohon sekurang-kurangnya satu program yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi dalam negeri melalui sistem HIKAS. Pemohon juga adalah dikehendaki menghadapkan borang permohonan
dalam bentuk soft copy melalui email di sbpp@moi.gov.bn dan dokumen yang berkaitan termasuk borang permohonan SBPP dan HIKAS dalam bentuk hard copy di bahagian beasiswa tingkat 5 Blok C sebelum atau tidak lewat dari tarikh tutup permohonan. Untuk makluman, permohonan SBPP akan ditawarkan hanya sekali setahun. Pemohon yang belum memperolehi keputusan rasmi dikehendaki untuk menghadapkan keputusan ramalan atau predicted result yang dikeluarkan oleh institusi. Walau bagaimanapun, keputusan permohonan SBPP adalah tertakluk kepada keputusan rasmi yang akan diperolehi nanti. Selepas pengumuman keputusan permohonan SBPP, pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kelayakan boleh menghantar surat rayuan kepada bahagian beasiswa untuk dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, pemohon diberi masa 3 hari bekerja untuk menghantar surat rayuan. Borang permohonan beserta terma dan syarat SBPP boleh didapati melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn. Pemohon boleh merujuk kepada garis panduan bagi prosedur permohonan. Sebarang pertanyaan, hubungi Urustia SBPP melalui email di sbpp@moi.gov.bn atau hubungi terus di talian 2380019 semasa waktu pejabat. 7 buah kenderaan yang dipercayai terbiar di kawasan kampung Tungkuling telah ditarik dan dipindah oleh sebuah syarikat tempatan yang diberi kuasa untuk memindahkan kenderaan terbabit. Kenderaan tersebut didapati terbiar hasil daripada operasi sepadu bersih yang dijalankan bersama oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Jabatan Pengangkutan Darat serta sebuah syarikat pelupusan dan sebuah syarikat perkhidmatan penarikan kenderaan. Sehubungan itu, Jabatan Bandaran mengingatkan kepada para pemilik kenderaan dan para pengurus bengkel agar mengambil sifat bertanggungjawab ke atas kenderaan masing-masing dan tidak membiarkannya terbiar serta dalam keadaan tidak terurus sehingga menjejaskan laluan awam, letak kereta awam dan alam sekitar. Pihak kerajaan tidak akan menanggung kerugian atas pelanggaran dan kesalahan ini di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 dan Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68. Seorang suspek warga negara tempatan yang dipercayai terlibat dengan beberapa kejadian pecah kereta dan curi di kawasan daerah Brunei dan Muara dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan hari ini atas menghadapi 8 pertuduhan kes. Tertuduh Muhammad Erwan Halifullah bin Haji Sairul 34 tahun didakwa atas kesalahan curi dan rosak barang di bawah Seksyen 379, 380, 426 dan 427 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Mahkamah juga telah meluluskan permohonan bagi tertuduh ditahan reman sehingga 7 Februari 2019 bagi membantu pasukan polis di Raja Brunei menjalankan siasatan lanjut. Tangkapan dijalankan oleh Balai Polis Berakas Pasukan Polis di Raja Brunei. Dengan tertangkapnya tertuduh, pasukan polis setakat ini berhasil mendapatkan maklumat terhadap siasatan ke atas 8 kes yang melibatkan kes-kes pecah kereta dan berusaha untuk mendapatkan lagi maklumat lanjut mengenai penglibatan tertuduh dengan kes-kes lain. Bola sepak kejohanan Liga Super DST diteruskan lagi dengan 3 perlawanan berlangsung kemarin dan semalam. Majlis Sukan APDB terus melebarkan pendahuluan di puncak Liga apabila menewaskan pesaing terdekat Indra. Sementara pasukan tercorot Liga Setia Perdana bergelut untuk memperbaiki kedudukan musim ini apabila tewas kepada Kota Ranger. Dalam aksi di Kompleks Sukan Berakas, Kota Ranger berjersey gelap mendahului perlawanan seawal minit ke-5 menerusi jaringan Abu Bakar Mahari. 10 minit selepas paruh masa kedua bermula, Kota Ranger terus mengukuhkan kedudukan dengan gol kedua juga menerusi Abu Bakar Mahari. Pada minit ke-85, Kota Ranger berpeluang untuk menambah jaringan apabila dihadiahkan sepakan penalti, namun sepakan Hardi Anak Bujang berjaya ditepis penjaga gawang Setia Perdana. Keputusan kekal 2-0 sehingga tamat permainan. Pasukan Wijaya turut mencatatkan kemenangan 2-0 ke atas Najib FC semalam di padang dan balapan Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Berakas. Menyarung jersey biru, Wijaya memperoleh jaringan sulungnya menerusi Muhammad Asnawi Syazmi Abdul Aziz pada minit ke-10.
Wijaya hampir menggandakan jaringan pada minit ke-79 apabila dihadiahkan sepakan penalti, namun gagal dimanfaatkan oleh Nur Faris Awang Sayang. Bagaimanapun, pada minit-minit akhir perlawanan, Nur Faris berjaya menebus kesilapan dengan gol kedua untuk kedudukan tamat Wijaya 2, Najib FC 0. Sementara di Kompleks Sukan Berakas, pendahulu Liga MSLBDB berjersi biru menewaskan Indra FC 2-1. Indra mendahului perlawanan dengan jaringan Naziruddin Haji Ismail pada minit ke-18. 10 minit kemudian MSLBDB mengikat kedudukan satu sama hasil tandukan Khairuddin Muhammad Azhari. 2 minit sebelum berakhirnya babak kedua, gol kemenangan MSLBDB dicipta melalui rembatan Muhammad Haris Daniel Haji Khalidin.